Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Yang saya kasihi barisan pengurusan Masjid Setia Alam, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu pada malam ini, pada malam Jumaat, pada hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan, ya, penghulu pada segala hari. Dan ya, pada tuan-tuan yang dapat menghadirkan diri ke rumah Allah ini, dapat solat maghrib berjamaah dan seterusnya dalam program kuliah maghrib pada malam ini, insyaAllah. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan bab berkaitan dengan indahnya akhlak Rasulullah, dan pada kali ini tajuk kita ialah berani. Ya, berani. Jadi berani ini salah satu daripada akhlak Nabi, ya, yang dinukilkan dalam kitab ini. Sama-samalah kita berazam supaya kita ada kekuatan untuk menjadi insan-insan yang berani, seperti yang beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian, bismillahirrahmanirrahim. Keberanian Nabi Muhammad boleh dijadikan teladan oleh umatnya. Ya, pemuda-pemuda Muslim hendaklah meneladani sifat ini sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dan takut dalam dada-dada mereka, ya. Jadi sebagai mukadimah tajuk kita pada hari ini, pengarang kitab ini telah menukilkan mafhum hadis Nabi yang bermaksud orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang keras hati dan suka bermusuhan. Satu peringatan untuk diri saya sendiri dan para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita sekiranya kita ada rasa hati kita keras, buanglah, ya, lembutkan hati kita itu. Bila hati itu keras, mungkin hati kita sudah seperti besi yang berkarat, ya, jadi banyakkanlah kita membaca Al-Quran dan zikrullah, ya. Di samping jangan kita ada rasa keras hati, dan kita hendaklah menjauhi, ya, menjauhkan diri kita daripada sikap bermusuhan. Baik, balik pada yang saya katakan tadi, ya, Nabi Muhammad ini mempunyai satu teladan yang patut dicontohi oleh kita semua, iaitu dari segi keberanian, terutamanya kepada pemuda-pemuda, ya. Yang hadir ini setengahnya muda, setengah itu tak berapa muda. Yang tak berapa muda tu beri sokongan dan dorongan kepada anak-anak muda, supaya mereka lebih kuat, dan istilah sekarang ni tidak mudah koyak. Itu sekarang orang gunalah, ya. Sebenarnya mulut koyak tu dah lama dah kita pakai, ya. Sama saya belajar pun, ya. Bila kita tengok result, ya, exam kita kat universiti tu, bila kita tak bagus, dia kata macam keputusan koyak, dia kata, ya. Benda tu dah lama, dah berpuluh tahun dulu, ya. Cuma sekarang ni dihidupkan kembali. Baiklah, Anas bin Malik, ya, yang duduk bersama Nabi, menyantuni Nabi sejak zaman kanak-kanak lagi, ya. Sekadar kita nak mengenalilah siapa itu Anas bin Malik. Jadi bila Rasulullah berhijrah daripada kota Makkah ke Madinah, orang-orang di Madinah ini berbondong-bondong, ya, menyambut kehadiran Nabi, dan mereka rasa suka, gembira, dan memberikan berbagai-bagai hadiah, tawaran, memberikan isteri yang lebih daripada satu, memberikan rumah, memberikan itu dan sebagainya. Tapi ada satu orang insan ini, dia tak ada apa pun, yang ada hanyalah anak lelaki, ya, yang bernama Anas ni. Jadi dia ambil, dia kata pada Anas, ya,
panas, bonda ni tak ada apa yang nak dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kau duduklah dengan Nabi, kau santunilah Nabi, ya, bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Itu ya, itu sanggup dia berkorban kerana cintanya kepada Nabi. Itulah saya menyeru kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, sempena dengan bulan Rabiul Awal ini, ya, kita hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, sekiranya wahai Muhammad, sekiranya cinta pada Allah, ya, ikutlah aku, fattabi'uni, maknanya kita ikut Nabi. Bila kita ikut Nabi, ikut sunnahnya, ikut nasihatnya, ikut akhlaknya, semampu yang kita mampu, yang kita boleh, ya, Allah akan menganugerahkan kita dengan dua hadiah yang sangat istimewa, iaitu yuhibbukumullah, Allah akan mengampunkan, Allah mengasihi kita, ya, Allah mengasihi kita, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, ya. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, ya, Maha Penyayang. Jadi rugilah kalau kita khususnya kita tidak mahu berselawat, kita ambil indah tak indah, mengambil ringan, mengambil enteng saja sunnah Nabi, maka kita rugilah, tidak termasuk dalam kumpulan yang apa dikatakan fattabi'uni. Baik, Nabi Muhammad adalah orang yang paling berani. Suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh suara orang yang bergaduh. Sebahagian penduduk bergegas menuju ke arah datangnya suara tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. Belum pun mereka sampai ke tempat yang dituju, mereka bertemu Rasulullah sedang menunggang kuda tanpa membawa sebarang lampu. Datang dari arah suara orang bergaduh itu dengan pedang di bahunya. Baginda terlebih dahulu sampai ke tempat sumber suara itu. Ketika baginda bertemu dengan rombongan tersebut, baginda berkata, jangan khawatir, tidak ada apa-apa. Baik, ini satu kisah, ya, satu cerita yang dinukilkan oleh Anas bin Malik, ya. Di Madinah itu ada satu sedikit commotion, sedikit kekecohan berlaku, ya, maka Nabi datang pergi ke arah suara, ya, kecoh-kecoh tu lah. Jadi belum sampai pun orang itu ramai berkumpul kat situ, ya, Nabi dah sampai terlebih dahulu dengan menaiki kuda, dengan membawa sebatang lampu. Mana Madinah taklah macam sekarang kan, banyak lampu dan sebagainya. Tapi di situ Nabi memberitahu orang ramai yang berkumpul situ, ya, mengatakan apa? Jangan khawatir, tak ada apa-apa. Jadi inilah apa dikatakan Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin, ya. Nabi datang sebagai dapat menenangkan suasana yang begitu, ya, dengan datangnya Nabi, dengan sifat Nabi yang berani itu, ya, Nabi itu dapatlah mententeramkan keadaan itu dengan ayat yang mudah saja, ya. Jangan khawatir, tak ada apa-apa. Kalau bahasa sekarang ni, tak ada apa-apa bro, relax lah, ya? Tak ada apa-apa. Ini adalah satu contoh, ya, tentang keberanian Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Baqarah, ya, dikisahkan dengan panjang lebar tentang kisah Nabi Daud, tentang Talut, tentang Jalut, ya. Ciri-ciri seorang pemimpin ada dua di situ tegaskan dalam ayat itu. Satu, bil ilmi wal jism, maknanya berilmu dan kuat, ya, berani. Kalau dia ada ilmu tapi penakut, tak boleh jadi pemimpin, tuan-tuan, ya, tak boleh jadi ketua. Tak kira ketua apa pun, ketua rumah ke, ketua syarikat, ketua apa-apa saja ketua, ya, kita duduk sebagai pemimpin. Ilmu itu penting, tapi di samping ilmu kita harus juga mempunyai kekuatan fizikal yang berani menghadapi tantangan di hadapan kita, ya. Jangan lari, ya, nanti pengikut ke depan, ketua lari ke belakang, menyogok balik tiang. Itu bukan sifat yang bagus. Yang keduanya, kita juga boleh mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, dikisahkan bagaimana beliau telah
mententeramkan satu pergaduhan di kalangan penyokong Firaun ini, ya. Jadi Nabi Musa telah pukul, tumbuk orang tu, mati dia. Bila mati tu, penyokong Firaun ni mengadu pada Firaun, dan arahan dikeluarkan supaya menangkap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dalam keadaan ketakutan, ya, lari daripada kota Madian itu, lari untuk menyelamatkan diri, takut ditangkap dan dibunuh oleh Firaun. Di dalam sepanjang perjalanan itu, dalam keadaan keletihan, ya, Nabi Musa dengan semangat beraninya meneruskan perjalanannya, sehinggalah beliau berehat di satu tempat, bersandar pada satu pokok. Ya, di situ dia tengok di hadapan dia itu ada ramai manusia sedang berkerumun pada sebuah telaga, membawa kambing, masing-masing bawa kambing, dan mereka mengambil air daripada telaga itu, ya, ambil dia masuk dalam bekas air itu untuk diberi minum kepada kambing-kambing yang banyak, kambing-kambing tuan ni lah. Dalam ramai manusia itu ada dua orang insan perempuan, dua orang perempuan. Dia tak boleh nak masuk, ya. Kalau orang putih bagus juga, ladies first kan. Ni ladies tak ada, jadi ladies choice je, makan dengan roti je lah, ya. Jadi perempuan tu tak boleh masuk. Jadi Nabi Musa ni walaupun dalam keadaan letih, tapi dengan semangat beraniannya itu, Nabi Musa maju ke depan, ya, masuk tengah-tengah orang ramai itu, mengambil beldi yang dipegang oleh perempuan itu, dicedokkan air dalam beldi itu, diberilah pada wanita itu untuk diberi minum kepada kambing-kambing mereka. Jadi apa reaksi perempuan tu? Saya nak bawa lah tuan jumpa bapak saya. Tuan ni hebat dah, berani, ya, berani masuk ke tengah-tengah tu, ya, dapat tolong kami, ya. Jadi saya nak bawa tuan bertemu dengan bapak saya. Jadi bapak dia tu Nabi Shu'aib. Tengok ya tuan-tuan, ya, kita boleh belajar kat sini. Nabi Musa tidak tahu di mana rumah perempuan itu. Kalau kita lah dari segi adatnya, kita tak tahu, tentulah orang yang tahu itu ada di depan. Maknanya perempuan dua orang tu pun di depan, Nabi Musa di belakang. Tapi baliknya, Nabi Musa di depan, perempuan tu di belakang. Kita selalunya yang tahu jalan di depan, tapi sekarang masalahnya yang tahu jalan tu perempuan. Kan perempuan berada di hadapan lelaki, jadi apa pun, ya, perempuan tu kan adalah aurat dia tu, golek sana golek sini. Saya rasa itu mungkin, ini idea saya lah, mungkin boleh terima, mungkin tak boleh terima. Ini idea always macam itulah, ya. Turn right, dengan belakang tu kan, turn left, slightly right, ya, belok sikit, belok ke kanan sikit. Jadi perempuan dua orang tu memberi arahan kepada Nabi Musa, jalan lagi, masuk kanan, masuk kiri, sampailah ke rumah bapak dia. Tengok punya amanah Nabi Musa, ya. Kemudian dia memperkenalkan kepada bapak dia, inilah orang yang telah menolong saya dulu, kami berdua ni dapat air. Kalau tidak memang tak tahu sampai bila, sampai malam tak dapat air. Orang ni bagus untuk kita ambil, bantu kita jaga ternakan kita. Peristiwa ini dirakam dalam surah Al-Qasas, surah Al-Qasas ayat 26. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkatalah salah seorang anaknya, ada dua orang kan, berkatalah salah seorang anaknya, wahai bapakku, ambillah dia ni, siapa dia tu? Musa, ya, menjadi pekerja untuk menjaga ternakan kita, kerana dia sebaik-baik pekerja. Ia adalah kuat dan jujur, yang disimpulkan sebagai Al-Qawiyul Amin. Jadi seorang pemimpin itu mesti ada dua sifatnya. Satu, Al-Qawi. Qawi itu berani, teguh, bermotivasi, berani menghadapi sebarang ujian dan cabaran. Itu berani. Itu barulah boleh diangkat sebagai ketua kita, ya. Berani menghadapi ujian, berani menghadapi cabaran, berani menempuh segala onak dan duri dan seumpamanya. Di samping itu, dia ada sifat satu lagi, Al-Amin, iaitu boleh dipercayai. Ramai orang kuat tapi tak percaya, ya, rasuah lah, salah guna itulah, salah guna inilah dan sebagainya,
ya, minta maaf lah, dia ketua jabatan, diguna lori jabatan untuk keperluan keluarga dia, ya, untuk pindah rumah dan sebagainya, ya. Misal kata ni boleh saja berlaku, ya, dia tidak ada rasa amanah. Jadi itulah al-qawiyul amin, iaitu kuat dan amanah. Jadi dapatlah disimpulkan di sini, ya, seperti mana yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW atas sifatnya rahmatan lil alamin, ya, yang memberikan kerahmatan bukan saja kepada manusia tapi seluruh alam, termasuklah haiwan. Haiwan jangan diseksa, jangan didera, ya, jangan dipukul yang tak perlu. Jadi kau balik rumah ni nampak semut depan pintu, jangan ambil riset, tu sambur je. Dia tengah mengkeroyok, mengerumuni gula-gula ke, coklat ke, apa saja. Di malam Jumaat mungkin dia tengah tahlil ke, ya, semut-semut tu, ya. Percaya tuan-tuan, semut ni dia boleh berzikir pada Allah. Kalau tuan-tuan rujuk pada kitab pencucian jiwa yang dikarang oleh Imam Ghazali, bab yang pangkal, bab utama tu, bab pada takut kepada Allah. Nabi Daud melihat semut jalan tu merayap aja. Bila duduk, dia tengok semut tu, apa benda lah semut ni buat jalan, ya. Jadi Nabi Daud bercakap dengan semut, kau buat apa ni, jalan bergayau sana bergayau sini. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semut tu bercakap, wahai Nabi Allah, Allah mengilhamkan aku untuk menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan izin Allah, semut tu boleh cakap, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau tuan-tuan balik rumah nampak semut sedang menghurung satu benda manis ke apa, kalau ada dia sapu-sapu sudahlah, jangan di-spray, dipijak, ditawuk lagi sini. Kesian dia, ya. Takut nanti dia tuntut kita di mahsyar. Ini orang dulu, wahai Tuhan, dia sudah bikin saya sakit hati, saya sedang menikmati makan gula-gula sedap, makan wafer cream, makan aiskrim, tiba-tiba dia sembuh saya dengan resek, dengan baygon, dengan macam-macam. Jadi kita elakkan dah, ya. Yang sudah tu sudah, kita sekarang maju ke depan, kita perbetulkan kesilapan kita. Daripada Al-Barra, seorang sahabat Nabi, ya, Rasulullah ini, ya, bila dia memutuskan untuk pergi perang, baginda adalah orang yang paling tegar dan paling berani menghadapi musuh, ya, sangat berani, tidak ada fikir-fikir, jalan saja. Sebelum kita masuk pada tajuk yang lebih jauh tentang keberanian ini, pengarang kitab ini telah membawa kita kepada satu perbincangan sikitlah, ya, dari segi tafsiran, maksud, dari segi bahasa. Berani itu apa sebenarnya? Berani itu apa, Pak? Ada beberapa hal yang menimbulkan rasa khawatir di hati manusia. Itu naluri, fitrah. Semula jadi manusia ada rasa khawatir, ya. Dengan ada rasa khawatir itu kita lebih berhati-hati. Takut rumah kita kena rompak, kena curi. Kita buat grill, kita letak mangga yang bagus, kita letak alam, kita letak pagar yang canggih sikit, kerana ada rasa kekhawatiran. Tuan-tuan datang ke masjid ni, naik motor ke, naik kereta ke, kita kunci kereta. Yang naik motor kunci handle, kerana ada sedikit kekhawatiran di hati kita, kok ada sesuatu yang tidak bagus berlaku pada harta kita. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan itu biasanya berkaitan dengan hal-hal negatif lah, nanti orang curi lah, orang rompak lah, orang itulah, orang ini, ya. Rasa takut dan khawatir itu timbul kerana dia terbayang benda-benda yang dalam fikiran kita itu satu kemungkinan, ya. Saya ulang balik di sini, takut atau khawatir itu adalah fitrah semula jadi manusia. Bila dia was-was sikit, khawatir sikit, jangan dimarah, itu fitrah manusia. Tapi kalau khawatir itu mengatasi segala-galanya, itu pelik, ya. Naik kereta takut aksiden, naik kereta terbang takut meletup, duduk rumah je lah. Kenapa tak pergi haji? Takut naik kereta terbang. Kita nak sampai ke sana kena naik kapal terbang.
ya. Sekarang tak datang ke masjid, takutlah jalan jam. Dah jalannya macam ini kan, macam mana? Kena beranilah. Ini contohnya. Jadi khawatir yang tak kena pada tempat tu tak berapa betul lah. Yang dimaksudkan dengan sikap berani bukanlah sikap tidak takut semua sekali dalam segala hal, merempuh, meredah, membabi buta. Tidak maksudnya. Kadang-kala kata pengarang kitab ini, perasaan takut terhadap sesuatu sangat diperlukan dan dianggap sebagai tindakan terpuji. Benda yang tak baik dan tak elok diketahui orang, takut tu, itu satu benda yang terpuji. Bahkan boleh dikatakan suatu aib atau tidak normal apabila ada orang yang tidak mempunyai rasa takut sama sekali. Dia sikit pun tak rasa takut. Dia buat dosa, dia buat maksiat, dia tak nak puasa, tak nak menutup aurat, dia tak ada rasa takut. Tak ada rasa malu, tak ada rasa takut. Itu pelik sikit lah. Contoh ni mudah saja dalam kitab ni, sampai kita fikirkan tuan-tuan. Contohnya, rasa takut apabila aibnya diketahui orang lain. Aib kita tu diketahui orang, takut dia. Contohlah ya, contoh. Tuan-tuan ada masalah keuangan ke, masalah ekonomi ke, masalah apa. Jadi jumpa dengan kawan-kawan, alah susah-susah kau pergi je dekat kau tinggal Meko je dekat Pedi, kat Magnum tu, beli je nombor ekor, bayar je. Sekali bayar berapa tahun saya pun tak tahu berapa ya? Masuk dalam tu. Jadi kalau dia tengah-tengah memangkah tu, 4 digit kan ya, 4 digit tu, agaknya di hati dia kata janganlah ada orang nampak aku kan. Ini berlaku tuan-tuan. Satu ketika saya pergi ke sebuah kedai tu kedai tayar. Saya bocor sikit, betul kan agak kedai tu. Sebelah tu ada kedai Magnum 4D tu. Sementara tuan apa ni, dia angkat tayar, dia tampang dan sebagainya, saya mundar-mandir lah ke tepi cara sini sikit. Sebelah tu punya ada yang 4D punya tu. Tengok saya nampak ada orang yang saya kenal. Kata, ada kat sini dia. Apa saya buat? Saya abaikan dia, saya ignore dia. Sebab kalau saya masuk, saya ketuk dia, dah lama buat kerja. Tentulah dia rasa malu ya. Jadi aib dia tu jangan dibuka. Takut kita nanti terlepas mulut kita kan, mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia kita kadang cakap-cakap tak perasan. Jadi bila nampak orang buat satu yang aib, kalau boleh kita tutuplah, jangan dibuka aib dia. Kalau dia buat sesuatu tu, kalau diceritakan pada orang, tentu dia takut aibnya terbuka. Kita sebenarnya tuan-tuan, orang puji kita, orang angkat kita, orang muliakan kita, sebenarnya Allah tutup aib kita. Banyak kita manusia kan banyak kelemahan. Balik rumah kadang setengah hari kita dengan isteri garang bukan main. Dekat luar nampak baik je kan. Balik-balik rumah buka peti ais, minum air, main togok je, tak nak duduk lah, tak baca bismillah, tak apa kan. Makan pun sama. Jadi semua tu benda-benda yang mengaibkan, tapi orang tak tahu. Tapi di luar dia dianggap sebagai orang yang baik, orang yang bagus. Maknanya Allah tutup keaiban kita. Ini satu contoh yang simple tapi memberi kesan yang mendalam kepada isi hati manusia itu, supaya dia tidak dikeji dan dipandang remeh lah oleh orang-orang lain yang tidak berkaitan. Jadi orang yang tidak khawatir langsung aibnya diketahui orang, itu dianggap orang yang tidak normal. Selamba je kat situ kan, buang air, angkat zip seluar kat situ dia meracun, selamba je. Kenapa tak tahan dah terkucil tuan-tuan. Ni contoh tuan-tuan macam mana pun dia akan lari, dia akan menyorok balik pokok ke, balik lori ke, balik apa. Tiba-tiba nampak sekarang zaman-zaman ni kan, ambil gambar snapshot, dia pun viral. Tengok ni orang ni meracun kat sini je. Contoh
Kalau dia tahu aib, tuan-tuan, ya. Jadi benda-benda macam tu sekarang, tidur pun orang ambil foto, tidur dekat masa mesyuarat pun dia ambil gambar, lepas tu dia viralkan. Tidur dekat masjid tinggal baca khutbah, imam khatib tengah baca khutbah, jangan tidur mengantuk, dia ambil gambar dia, aib, dihantar satu taman, satu kampung, aib dia. Jangan kita buka aib orang, nanti Allah buka aib kita, tuan-tuan, di hari akhirat, ya. Pada siapa lagi kita nak menutup aib kita itu, ya. Contoh yang lain ialah sikap berani mati, ya. Sikap berani mati seperti apa, orang Jepun kan, kamikaze dan seumpamanya. Keberanian baginda Rasulullah SAW dapat dilihat dalam perlakuan seharian. Ketika Allah memerintahkan baginda berjihad, dengan serta-merta memenuhi panggilan itu Rasulullah, tak ada banyak soal, nantilah, kemudian tak ada. Hal ini nampak jelas ketika Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan perintah melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah kamu untuk berperang. Allah dah turunkan arahan, ya. Pergilah kamu untuk berperang dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang sedemikian amalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui, ya. Surah At-Taubah ayat 41. Pertama, Allah perintahkan pergi perang, sama ada kita dalam keadaan ringan atau berat. Kita kurus ke, kita gemuk ke, kita demam ke, kita miskin ke, kita kaya, mengikut kadar kemampuan kita. Mereka dah tak larat tu, duduk rumah lah. Jadi ada kisah tau, seorang sahabat Nabi ni, ya, di zaman itu gemuknya, dia gemuk, dia tak larat. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku boleh ponting tak? Tak nak pergi perang. Kenapa? Aku gemuk tak larat. Sahabat tu bernama Miqdad, ya. Sahabat Miqdad dia jumpa Nabi, dia nak mengelak, tak nak pergi perang. Nabi kata tak boleh, gemuk dengan cara gemuk. Mungkin dia boleh bawa air, dia boleh pikul senjata, dia boleh bawa kambing, dia boleh bawa ikut kemampuan, ya. Mungkin dia boleh bawa, sekarang, dulu tak boleh lah kan, sekarang mungkin kain rentang, bawa, wah inilah pasukan kami nak menentang tentera kufar contohnya kan. Bila nampak kita punya kain rentang tu kan dia takut, ya. Itu sekarang lah, dulu tak ada, ya. Jadi dalam keadaan ringan ataupun berat, sama ada kita kaya atau miskin, atau tua atau muda. Ada sahabat yang sempang kaki, tangan kudung, mata buta, turut sama berjuang bersama Rasulullah atas nama datang perintah, dia berani. Kadang kita ni takut, tuan-tuan, ya. Engkau je lah engkau je lah, ya. Sebenarnya kekuatan kita ni belum diuji, ya, belum diuji. Mudah-mudahan tak berlakulah benda-benda yang tidak kita sukailah pada negara kita ni, ya, perang dan seumpamanya. Mudah-mudahan agar kita terus dalam keadaan aman lah, ya. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwa. Kita ada harta, infaklah dengan harta. Jiwa kita, perasaan kita, ya. Berkaitan dengan infak ni, tuan-tuan, ya. Pesan guru saya, kalau boleh 4 benda ni jangan tinggal. 4 benda ni, ya. Yang pertama, solat. Solat fardu tu memang wajib. Sakit ke, demam ke, atas katil ke, apa ke, wajib. Tapi hendaklah diiringi dengan solat-solat sunat. Solat. Yang kedua, Quran. Bacalah Quran. Tiap-tiap hari mewajibkan. Bahkan baca Quran tu wajib. Bila kata hukum dia wajib, bila kita tak baca, berdosa. Kita mewajibkan diri kita, ya. Dan kau ni berdosa lah tak baca Quran. Tu salah, tuan-tuan. Apa hukum tak baca Quran? Tak boleh kata berdosa. Kita mewajibkan diri kita. Maknanya jadikan dalam agenda,
ya, agenda hidup kita, kita wajibkan diri kita membaca Quran. Setengah masjid lepas isyak tu dia baca surah Al-Mulk. Tak boleh baca kat rumah sendiri. Rajin lagi baca surah Al-Insan. Saya nak mencadangkan baca satu lagi surah, iaitu surah Ar-Rahman, ya, surah Ar-Rahman, surah kasih sayang. Ar-Rahman, ya, Allah yang Maha Pengasih. Ya, apa bila pengasih itu tuan-tuan, dia suka beri sesuatu. Ya, jadi sifat pengasih Allah tu, Allah Ta'ala beri banyak pada kita. Ya, Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Yang kedua, Allamal Quran, kerana kasihnya Allah itu, ya, dia ajarkan kita Quran. Dengan pengasihnya Allah, Khalaqal Insan, diciptakan kita manusia, ya, diberikan kita zuriat, yang berkahwin dapat zuriat dan sebagainya. Itu adalah tanda kasih, rahmat, ya, sifat rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allamahul Bayan, pegang betul tuan-tuan, ya, yang mengajarkan kita berkata-kata, mengajar kita bercakap. Cuba kita tengok haiwan tuan-tuan, ya, kucing habis kuat pun dia mengiang je, dah habis. Kuda, macam mana bunyi kuda, ya? Saya tak pasti macam mana bunyi kuda, itu je lah bunyi dia. Kerbau, satu bunyi saja. Kalau ada pun mungkin burung tiung ke burung nuri ke. Tapi manusia, dia boleh bercakap, dia boleh menyanyi, dia boleh bersajak, dia boleh berpidato, dia boleh berbahas, dia boleh menangis, dia boleh ketawa, semua boleh. Ya, itu maknanya Allah mengajar kita. Orang Melayu boleh cakap bahasa Arab kalau dia belajar, orang Arab boleh cakap bahasa Inggeris kalau dia belajar, dia boleh cakap bahasa Jepun, boleh cakap bahasa Korea. Itu semua ialah apa dia katakan, Allah mengajar kita berkata-kata. Jadi saya mencadangkan, kalau boleh jadikan sebagai rutin kita, setiap hari kita baca surah Ar-Rahman. Semoga Allah memandang kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, ya, rahmat dan kasih sayangnya. Betullah ayat yang itu 10 ayat tu, ya, Allah ciptakan langit, ciptakan bumi yang rata, ciptakan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, Allah tanya, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat mana satu yang kau nak dustakan? Semua tu nikmat aku bagi, ya, dengan kasih sayang aku, sifat Ar-Rahman aku ciptakan segala-galanya. Ya, itu dua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Saya tak nak urus panjanglah zikir, tapi sekurang-kurangnya saya nak wasiat di sini, wasiat orang Jumaat tuan-tuan. Habis malas pun 3 zikir ni jangan tinggal. Satu, tanda kasih kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, perbanyakkan membaca, ya, la ilaha illallah 100 kali. Yang kedua, tanda kasih kita, sayang kita, rindu kita kepada Rasulullah, perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau habis malas pun Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Lagi banyak lagi bagus, lagi panjang, 100 kali. Yang ketiganya ialah kita rasa kasih sayang kepada diri kita sendiri, tadi dengan Allah, kedua dengan Nabi, ketiga dengan kita sendiri. Perbanyakkan kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dilindungi daripada kemurkaan Allah, tidak dicampakkan dalam neraka Allah dan seumpamanya. Kemudian yang keempat ialah sedekah, ya, sedekah atau menginfakkan harta kita. Solat, Quran, zikir, sedekah. Itu agenda 4 perkara tu. Tentang detail tu nanti waktu lain dah kita boleh bincang, ya. Itulah, ya, kita kena memperbanyakkan, menginfakkan diri kita dengan harta kita dan jiwa kita di jalan Allah, dengan kita banyakkan. Kita tak ada nak pergi perang mana-mana, tapi kita sekarang sedang berusaha membangunkan masyarakat Islam yang lebih hebat dan sebagainya. Itu semua memerlukan dana. Jadi pada kita lah, pada poket kita lah, kita nak infakkan harta kita dan seumpamanya. Ya.
Selain daripada itu, banyak ayat-ayat Quran yang mendorong umat Islam supaya selalu bersemangat dan memberi janji bahawa pertolongan akan datang apabila umat Islam ini disakiti oleh musuh. Jadi maknanya kita nak membantu menegakkan Islam itu, kita kena ada kuat, kena ada keyakinan. Sekurang-kurangnya kita ambil satu peringatan Allah dalam surah Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, tak laratlah, tak kuatlah, lembiklah, janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, kerana kamu paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu orang yang beriman. Bila kita orang beriman, hubungan kita dengan Allah tu dekat, sehingga kan dinukilkan dalam surah Yunus, Allah beritahu, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan dan mereka tidak berduka cita. Siapa wali Allah tu? Kita dah faham orang Melayu ni, wali Allah ni berjalan atas air, boleh berenang kat laut tanpa apa-apa. Itu mitos orang Melayu lah. Sebenarnya wali Allah masuk di situ ialah hambanya yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah sentiasa menghampirkan diri dengan Allah. Kalau kita dapat buat 4 perkara tu tadi, tuan-tuan, ya, solat, Quran, zikir, sedekah. Sedekah tu contohnya, ya. Saya ambil satu contoh sedekah. Ini janji Nabi ni. Orang yang bersedekah itu, satu, dekat dengan manusia, dekat dengan manusia. Yang kedua, dekat dengan Allah, Allah dekat. Yang ketiga, dekat dengan syurga. Dan yang keempat, jauh daripada neraka. Jadi kita nak dekatkan diri kita dengan Allah, ya. Sebab bila kita banyak bersedekah, umpamanya kita mencurahkan air pada api yang menyala, iaitulah dosa kita. Dan dosa kita tu, yang kita bersedekah, Allah delete seperti mana air memadamkan api. Bila kita tak ada dosa, dosa kita makin kurang, maknanya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah, kalau ahli maksiat, jauh tuan-tuan dengan Allah, ya. Bila sebut Allah tu dia selamba, tak rasa apa-apa. Tapi orang yang dekat dengan Allah, sebut nama Allah tu, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung aku. Jadi kalau tuan-tuan dapat amalkan ni, zikir ni selepas subuh 40 kali, tuan-tuan, cantiklah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah, ya. Azan, saya lupa berhenti ke azan dulu? Tuan, azan. Allahu Akbar,
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kita sambung sikit tuan-tuan. 8.30 boleh Imam? Boleh ya, 10 minit ya. Jadi mana wali Allah itu ya, mereka ni hamba yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan mereka menerima segala perintah Allah, sami'na wa ata'na. Inilah golongan yang dikatakan siddiqin, yang membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam 4 golongan yang Allah beri nikmat dalam surah Fatihah yang kita baca tu ya, siratal ladzina an'amta alaihim ya, tunjukkanlah kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, iaitu nabiyyin, siddiqin, asyuhada wassalihin. Siddiqin yang membenarkan. Jadi kita dengar, kita dapat perintah ya, melalui pengajian-pengajian, melalui Quran yang kita baca, sami'na wa ata'na ya. InsyaAllah kita akan dekat dengan Allah, dekat Allah sampailah ke tahap jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada rasa bimbang, tak ada rasa cita. Bila datang perintah, infaklah harta tu, jangan simpan. Kau jangan sangka simpan harta tu baik untuk engkau, sebenarnya itu buruk untuk engkau. Besok ke akhirat aku kalungkan kat leher kau tu, harta kau aku dekutkan tu. Macam berani ke? Ya? Jadi dia nak infak harta tu, dia tidak ada rasa bimbang takut bankrupt, tidak ada rasa bimbang takut duka cita ya? Ada sampai kita beramal lah seperti apa amalannya yang diajar oleh para ulama kita, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang salah satu kelebihannya, kita tidak jatuh muflis dalam kehidupan dunia ini. Kubur kita lapang insya-Allah, di akhirat kita mudah di mahsyar ya. Jadi tadilah pada ayat yang saya sebutkan tadi, Allah menyeru kita, menggalakkan kita ya, menginfakkan harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang aku anugerahkan kepada kamu. Dia tidak ada rasa bimbang akan jatuh miskin, dia tak rasa duka cita dia akan kehilangan, kerana Allah dah janji, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, kita infak harta untuk bina Mahat Tafiz, untuk bina masjid, untuk membangunkan ekonomi orang Islam, itu semualah untuk menolong agama Allah ya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit, mana Allah akan tegak kukuhkan ya orang yang beriman ni. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama kamu, agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Dia confident aja, masuk, yakin dia, tak ada rasa was-was. Wa yusabbitu, teguh ya, teguhkan pendirian kita, teguhkan keyakinan kita, kerana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak berani tu sebab tak yakin. Bagi tabung ke depan tu RM1, dulu masa sekolah RM1, dah bekerja RM1, dah naik pangkat pun RM1, dah jadi jutawan pun naiklah mungkin RM2.
ya. Cubalah up sikit ya, upgrade lah. Telur pun dah mahal, beras pun dah mahal, takkan nak infak pun RM1 saja tuan-tuan. Surga tu lagi mahal tuan harganya, ya. Surga yang mahal kita kena beli dengan bukan Tuhan aku nak beli surga, bukan. Kita convert harta kita yang Allah beri tu jadikan pahala, convert. Jadikan pahala, dengan pahala itu insya-Allah ya, ditimbang timbangan amalan kita, dapatlah jaga tiket password kita masuk surga Allah dengan sedekah. Ya. Sikit lagi. Dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifa liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir. Al-Anfal ayat 15-16. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang, maka janganlah kamu berpaling daripada menentang mereka. Jangan takutlah. Dan siapa berpaling daripada menentang mereka, kecuali ia bergerak ke arah lain peperangan, maknanya strategi, atau nak menyatukan pasukan mereka supaya lebih kuat, kalau selain daripada itu, mereka tetap mendapat kemurkaan Allah dan tempat mereka adalah neraka Jahannam. Bukanlah kita nak perang dengan orang kafir tuan-tuan. Kita tak ada perang berdepan kan ni. Sekarang ni ialah peperangan pemikiran. Peperangan pemikiran. Diserang oleh pemikiran kita, ya, dengan strategi apa dikatakan 5F. 5F. Bercelau kita dibuatnya. Bengong pak. F yang pertama ialah fashion. Kita belajar hendaklah menutup aurat, tapi aurat yang ditutup itu nipis. Fashion, ya. Fashion punya pasal lah. Kita beli kat mana-mana pun sekarang nak cari pakaian muslimah aja yang menepati lah. Kena cari banyak kedai baru jumpa, ya. Secara umumnya macam itulah fashion, ya. Macam-macam pada baju tu dia bukan-bukan tulis kat belakang. Lepas tu kita bawa pergi solat, solat kita kat belakang pula orang tu pakai baju pelik-pelik dengan ayat yang pelik-pelik, kita Allahu Akbar. Kita pula jenis yang tak khusyuk solat kan, benda dah tulis. Kita baca orang tu, ya. Nak selamat, tak nak tengok baju apa dia pakai, saf pertama clear cut, ya. Kita nak jaga mata kita supaya tak tengok benda pelik-pelik, datang je zoom saf pertama, tak nampak lah apa-apa kan, ya. Ini contoh lah, bukan saya nak blame, tapi kalau boleh solat tu pakailah baju yang munasabah lah, ya, yang munasabah. Saya tak kata haram, tapi munasabah lah. Tak boleh Sabah pun pada Sarawak lah. Sampai Sabah sampai Sarawak. Fashion, ya. Nak hurai panjang tuan-tuan, masa tak cukup. Yang kedua ialah food, makanan. Kita keliru kadang, benda ni halal ke tak halal ke, sehingga kita tidak ada warak. Warak ni maknanya bukan berjanggut, berjubah dan sebagainya. Warak tu maknanya berhati-hati. Asal viral aja makanan tu, kedai tu pop kita masuk tanpa selidik. Jadi halal ke, subahah ke, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mengajak diri saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita, remaja-remaja kita, kena ada sifat warak lah buat makan ni. Yang kita makan tu dia masuk dalam jadi darah, jadi mencorakkan hati kita. Kadang kita gelap dengan agama tu kerana kita banyak masuk makanan yang tidak pasti halal haramnya, ya. Kemudian fun tu apa? Hiburan, ya. Banyak hiburan melalaikan kita dan sebagainya, jadi bercelau lah, ya. Kemudian freedom, kebebasan, dan F yang akhir ialah filem. Jadi kita kena lawan tuan-tuan, jangan menyerah kalah, ya. Kita mesti benteng, kuatkan iltizam kita
ya, kekuatan kita dengan kita hadapkan wajah kita kepada agama fitrah ini. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah muka anda, muka kita sekalian kepada agama yang ke depan, agama hanif, iaitu agama fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, ya. Ya, fitrah Islam itulah agama fitrah, sesuai dengan naluri manusia, ya. Tapi manusia tu dia cari yang lain-lain. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan mereka tak tahu, dia main bakai je, main hantam aja, atas nama peredaran zaman, peredaran itu, peredaran ini, atas nama contemporary dan sebagainya. Kita bukan menolak pemodenan, tetapi saya menasihatkan diri saya dan para jemaah, kita kena lebih berhati-hati, itu saja, ya. Ada sikap warak lah, berhati-hati, jangan main kita hantam aja, ya. Asal makan aja, asal pakai aja, ya, dan seumpamanya. Jadi saya kira itu sajalah, ya. Tepat 8.30. Yang penting saya tinggalkan tuan-tuan dengan beberapa pesanan tadi, ya. 4 dan 3 tadi. Apa 4 tu? Solat, Quran, zikir, sedekah. 3, sehabis malas kita berzikir, selawat, istighfar, la ilaha illallah. Ya, 4 dan 3 tuan-tuan tampaulah buat balik. Selamat beramal. Mudah-mudahan tuan-tuan dikasihi dan cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa nanti insya-Allah dekat syurga, perkampungan syurga, ya. Syurga ni macam-macam, standard tu berbeza-beza, ya. Kita akan jumpa di perkampungan syurga. Kita boleh jumpa mak kita, jumpa bapak kita, jumpa orang alim, jumpa sahabat-sahabat yang hebat dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam. Wabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.